Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'd. Kita sambung pada kitab Ad-Durrun Nafis. Ad-Durru artinya mutiara. An-Nafis artinya yang indah. Mutiara yang indah. Jadi muqaddimatun fi bayanil asya'i allati tubtilas salika wa tamna'uhu minal wusuli ila Allah Ta'ala. Muqaddimah ni, pengenalan ini, pendahuluan ini pada menerangkan tentang al-asya', ini perkara-perkara yang mana membatalkan seseorang salik. Ini yang dapat membatalkan perjalanan suluk seseorang salik itu, dan dapat menegah dia, dapat menghalang dia daripada sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa perkara-perkara yang dapat membatalkan suluk seseorang salik itu? Ketahui olehmu hai salik. Ketahui olehmu hai salik bahawasanya wajib atasmu itu memeliharakan dirimu daripada segala maksiat. Sama ada maksiat itu batin atau zahir. Ini segala perbuatan-perbuatan maksiat yang batin atau zahir. Dan melepaskan dirimu daripada segala yang membatalkan sulukmu. Dan daripada yang menegahkan dikau daripada sampai kepada Allah Ta'ala. Bermula, segala perkara yang membatalkan suluk itu amat banyak. Ini perkara yang dapat membatalkan suluk itu banyak, ya, kalau nak dinyatakan. Tapi di sini dinyatakan setengah daripadanya. Yang pertamanya adalah kasal. Jadi sifat kasal tu artinya apa? Artinya segan daripada mengerjakan ibadah serta kuasa mengerjakan dia. Jadi meskipun seseorang tu dia berupaya, berkemampuan, ya, cergas, sihat tubuh badan, tetapi dia segan mengerjakan amalan ibadah. Itu dapat menghalang seseorang itu sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan terhenti, membatalkan perjalanan suluk dia. Jikalau dia segan melakukan amalan ibadah. Itu sifat kasal yang perlu dijauhi. Kata Abu Zar, Jamhir, barang siapa berperangai dengan kasal, ini barang siapa yang berperangai dengan perangai kasal itu, ini berasa segan melakukan amalan ibadah itu, maka tiada memperoleh ia akan bahagia di dalam dunia dan di dalam akhirat. Kerana dia tidak melakukan sebarang amal. Sedangkan kita nak dapatkan manfaat, kebahagiaan di dalam dunia dan di akhirat, kita perlu melakukan amal-amal, amal-amal ibadat, ataupun amal-amal yang membentuk pekerjaan duniawi. Kalau perkara dunia pun kita malas nak bekerja, nak melakukan amal, maka kita tak akan dapat manfaat duniawi. Apatah lagi untuk dapat manfaat ke akhirat, perlu kita kerjakan amalan ibadat, baru kita dapat manfaat di alam akhirat. Jadi kalau segan melakukan amalan ibadat, maka bagaimana kita nak dapat manfaat di dalam akhirat? Ya, macam tu juga di dunia. Dan setengah daripadanya, ini antara amalan-amalan ataupun sikap-sikap, sifat yang perlu dijauhkan kerana dapat membatalkan perjalanan suluk itu ialah sikap futur. Apa futur? Futur artinya lemah daripada mendirikan ibadat. Jadi sebab itu kita perlu ada tenaga, keupayaan, sihat tubuh badan, cergas. Ini memelihara kesihatan pun penting supaya kita dapat kuat tubuh badan kita untuk melakukan amalan ibadat. Ini nak berdiri, nak qiyam pun tak boleh, nak rukuk pun tak boleh, sakit pinggang lah, macam-macam, sebab tak jaga kesihatan, maka itu mendatangkan kerugian kepada kita. Jadi sifat ataupun sikap lemah daripada mendirikan ibadat tu perlu kita jauhkan.
Kita perlu sentiasa rajin, gigih kan. Kita perlu bersungguh-sungguh dalam mengerjakan amalan ibadat tu, tidak boleh berasa lemah. Kadang-kadang setengah orang tu dia lemah daripada mendirikan ibadat tu sebab apa? Sebab bimbang dengan urusan dunia. Dia terlalu memikirkan urusan dunia sehingga menyebabkan badan dia lemah dalam melakukan amalan ibadat. Artinya lemah daripada mendirikan ibadat sebab bimbang dengan dunia. Dan setengah daripadanya antara amalan yang dapat menjauhkan kita daripada mendapat rahmat Allah Taala, iaitu dalam kita menempuh suluk tu, yang dapat membatalkan perjalanan suluk tu apa? Sifat malal, artinya jemu, mudah berasa bosan, ya. Artinya jemu dan puas daripada memperbuat dia kerana ia berulang-ulang. Padahal belum lagi hasil yang dikehendakinya. Jadi sifat malal tu sifat apa? Sifat berasa bosan, jemu daripada membuat amalan-amalan ibadah tu. Kerana memang amalan ibadah tu sifat dia kita perlu ulang baca Quran pun surah yang sama, ayat yang sama, Quran yang sama. Solat pun bentuk perbuatan yang sama, qiyam, rukuk, sujudnya. Ataupun kalau kita berzikir pun lafaz yang sama, kita ulang. Jadi setengah-setengah orang tu dia berasa bosan. Benda yang sama je katanya. Padahalnya bosan ke tak bosan ke, kita perlu teruskan amalan tu. Sebab apa? Amalan tu disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bila mana Allah Taala suka amalan tu, tak kiralah kita bosan ke tak bosan, kita buat je. Bukan kita nak fikirkan tentang keredaan kita perlu fikirkan keredaan Allah. Kalau Allah suka, kita ulang buat benda yang sama. Kalau kita ada seorang kekasih, dia suka dia suka pergi jalan-jalan, maka kita kalau boleh hari-hari kita nak bawa dia pergi jalan-jalan. Sebab apa? Sebab dia suka berjalan-jalan, pergi ke taman, pergi ke tepi pantai ataupun ke mana-mana saja. Jadi kita bawa dia berjalan-jalan. Sebab apa? Nak menyukakan hati dia, nak menggembirakan hati dia bagi orang yang kita kasih. Begitu juga Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang Allah Taala suka, itu yang kita kerjakan, walaupun perkara yang sama hari-hari, ya. Jadi kita tidak boleh ada sifat lemah, jemu, bosan dan sebagainya. Kemudian apa lagi sifat yang membatalkan perjalanan suluk itu malal, artinya jemu dan puas daripada memperbuat dia kerana ia berulang-ulang padahal belum lagi hasil yang dikehendakinya. Syahadan adalah sebab yang demikian itu sekaliannya kerana kurang iman. Jadi kenapa ada sifat-sifat tersebut di dalam hati kita, di dalam diri seseorang tu? Kerana lemah iman, kurang keimanan, dan dhaif yakin, kurang keyakinannya, dan buta mata hati. Ini mata hati tu gelap sebabkan dosa-dosa, tidak ada istighfar, taubat, maka hati yang gelap tu menjadi buta dan mengikutkan nafsu akan hawanya. Kerana terlalu mengikutkan kehendak hawa nafsu, maka sebab itulah sikap-sikap itu terbentuk di dalam diri. Faham tak? Malas, bosan, jemu dan sebagainya. Lemah. Dan yang menegahkan sampai orang yang salik kepada Allah itu pun amat banyak jua. Dan setengah daripadanya syirik khafi. Syirik khafi itu syirik yang tersembunyi. Artinya syirik yang tersembunyi iaitu membangsakan segala perbuatan yang terbit daripada makhluk itu kepada makhluk jua. Tiada kepada Allah Ta'ala. Membangsakan. Membangsakan maksudnya menisbahkan. Ini dia menganggap perbuatan yang terbit daripada makhluk itu adalah perbuatan makhluk. Dia bangsakan perbuatan tu daripada perbuatan makhluk tu sendiri. Sebenarnya segala perbuatan makhluk tu perlu dibangsakan kepada perbuatan Allah. Maksudnya dinisbahkan. Dinisbahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala segala perbuatan makhluk itu. Ya. Yang ni syirik khafi tu artinya syirik khafi, syirik yang tersembunyi, iaitu membangsakan, ini dia menyandarkan segala perbuatan yang terbit daripada makhluk itu kepada makhluk jua. Tiada kepada Allah Ta'ala. Ya. Kerana hakikatnya yang sebenarnya
segala perbuatan itu sekaliannya terbit daripada Allah Ta'ala jua. Faham tak? Segala perbuatan yang berlaku terbit daripada makhluk ini, pada hakikatnya adalah terbit daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bukan daripada makhluk itu. Tapi apabila makhluk itu menganggap perbuatan makhluk itu terbit daripada makhluk itu sendiri, maka itu adalah syirik yang tersembunyi. Ya. Jadi ertinya syirik khafi, syirik yang tersembunyi, iaitu membangsakan segala perbuatan yang terbit daripada makhluk itu kepada makhluk jua, tiada kepada Allah Ta'ala. Kerana hakikatnya segala perbuatan itu sekaliannya terbit daripada Allah Ta'ala jua. Dan adalah segala makhluk itu seolah-olah alat perbuatan Allah Ta'ala. Jadi makhluk itu hanya menzahirkan sebagai alat. Makhluk itu sebagai alat untuk menzahirkan segala perbuatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maha suci Allah Ta'ala mengadakan sesuatu dengan alat. Ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebenarnya dia tidak memerlukan alat untuk mengadakan sesuatu. Tapi makhluk itu dia seolah-olah alat untuk menzahirkan segala perbuatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan setengah daripada perkara yang dapat menghalang seseorang itu di dalam perjalanan suluk itu ialah riak. Artinya memperlihatkan ibadatnya itu kepada orang yang lain, atau menghendaki dengan ibadatnya itu akan suatu yang lain daripada Allah Ta'ala, jikalau syurga sekalipun. Yakni kehendak dia, tujuan dia, matlamat dia bukanlah kerana Allah, tetapi untuk mendapatkan sanjungan manusia. Ataupun tujuan dia hanya untuk mendapatkan syurga. Jadi itu juga disifatkan sebagai riak. Setengah daripadanya sum'ah, artinya mengkhabar-khabarkan ibadatnya yang ikhlas. Ini meskipun seseorang tu dia melakukan amalan ibadat tu semata-mata kerana Allah, tapi dia khabar-khabarkan, dia beritahu pula pada orang lain, diceritakannya pula pada orang lain tentang amalan ibadatnya yang dikatakannya, dianggapnya sebagai ikhlas tadi. Maka hilanglah keikhlasannya sebab dia nak beritahu pula pada orang. Mula-mula memang tujuannya, niatnya beramal ikhlas kerana Allah, sembahyang seorang-seorang, tak ada siapa pun tahu. Tapi lepas tu dia bagi tahu pula pada orang, tadi aku sembahyang 2 rakaat duha, ataupun aku sembahyang tahajud malam tadi. Jadi dia nak cerita pula pada orang. Jadi itu disifatkan sebagai sifat sum'ah. Sum'ah artinya mengkhabar-khabarkan ibadatnya yang ikhlas kerana Allah Ta'ala itu kepada orang, supaya dibesar orang. Ini supaya dia mendapat pujian orang, supaya orang akan sanjung dia, oh hebatlah kau sembahyang duha, sembahyang tahajud lagi, sembahyang sunat banyaknya. Jadi segala amalan-amalan kita tak perlu kita khabar-khabarkan kepada orang. Faham tak? Sebab kita buat kerana Allah, bukan kerana orang. Betul tak? Jadi amalan kita yang sunat ke, itu kita tak perlu nak khabar-khabarkan kepada manusia. Okay? Jadi dia mengkhabarkan tu kerana Allah, kerana apa? Supaya dibesar orang dan dimuliakan orang. Jadi itu adalah sifat sum'ah yang mana dikeji. Dan setengah daripadanya, ini setengah daripada sifat-sifat yang menghalang kita untuk sampai pada Allah Ta'ala itu sifat ujub. Artinya membesarkan dan membanyakkan akan ibadatnya. Dia perbanyakkan amalan ibadatnya dan dia besar-besarkan amalan ibadatnya itu, padahal tiada dilihatnya akan dia itu nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang ini dia menganggap amalan ibadah yang dibuatnya sebanyak-banyak itu daripada keupayaan dia sendiri. Dia tak nampak sebenarnya Allah yang beri dia keupayaan itu. Allah yang bagi dia kesanggupan untuk melakukan amalan ibadah itu. Allah yang memberi dia nikmat untuk melakukan ibadat itu. Bukannya daripada keupayaan diri dia sendiri. Tapi apabila dia anggap segala amalan ibadah dia yang banyak tu dengan kemampuan dia sendiri, dengan tenaga dia sendiri, dengan kekuatan dia sendiri, itu yang dinamakan sebagai ujub. Dia berasa takjub dengan kehebatan dia melakukan amal yang banyak. Dan setengah daripadanya saqat. Setengah daripadanya saqata awaluhu. Saqata awalahu wuqufu ma'al ibadah. Apa artinya?
artinya yang mendindingi, iaitu memandang ia akan ibadatnya itu daripada dirinya, tiada dilihatnya akan dia nikmat daripada Allah Ta'ala. Jadi itu juga perkara yang menghalang kita sampai kepada makrifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab apa? Dia terdinding, diri dia tu memandang ibadat dia tu, dilihat amalan ibadat yang dilakukannya tu, sembahyang, puasa, zikir ataupun haji, sedekah dan sebagainya, dia nampak semuanya dengan kemampuan diri dia sendiri, ya. Maka itu menghalang daripada makrifat kepada Allah. Seharusnya dia melakukan amal ibadat tu dengan memandang bahawa segala keupayaan dia melakukan amalan ibadat ni, sedekah dia tu daripada harta, semuanya daripada kurniaan Allah Ta'ala, bukan daripada keupayaan dirinya. Ha. Dan setengah daripadanya hajbun, artinya dinding, iaitu dinding ibadat daripada segala cahayanya dan perhiasannya dan keelokannya, kerana tiap-tiap satu amal ibadat itu baginya cahaya dan perhiasan dan keelokannya. Maka berhentilah orang salik kepadanya daripada melihat akan perhiasannya dan keelokannya, maka sukacitalah ia dengan dia dan lupalah ia akan Allah Ta'ala daripada sebab yang demikian itu. Jadi antara sebab seseorang itu dia tidak mencapai makrifat sampai kepada Allah Ta'ala disebabkan dinding hijab daripada amalan ibadat yang dilakukannya. Ini artinya dinding, iaitu dinding ibadat daripada segala cahayanya. Dengan dia buat amalan ibadat tu, setiap amalan ibadat tu ada nur dia, ada cahaya dia, ya, ada perhiasan dia. Dengan amalan ibadat tu dia bersifat rohani, kita mendapat cahaya, kurniaan daripada pahala lah, kan, keelokan dia, perhiasannya, cahayanya, tapi bersifat rohaniah. Kita tak nampak di dunia ni. Kalau sembahyang dapat pahala ke, mahkota ke apa, baca Quran apa, dapat mahkota ke apa ke, kita tak nampak, faham tak? Semua tu bersifat rohani, nanti di alam akhirat baru akan dapat diperlihatkan. Jadi artinya dinding ibadat daripada segala cahayanya dan perhiasannya dan keelokannya, kerana tiap-tiap satu amal ibadat itu baginya cahaya dan perhiasan dan keelokannya. Jadi apabila seseorang salik tu, dia buat amal ibadat untuk mendapatkan segala nur-nur, cahaya-cahaya, keelokan, perhiasan ni, ya, yang bersifat pahala tu, maka berhentilah orang salik kepadanya daripada melihat akan perhiasan dan keelokannya, maka sukacitalah ia dengan dia, sehingga dia suka dengan ganjaran pahala yang banyak tu, dan lupalah ia akan Allah Ta'ala daripada sebab yang demikian tu, sehingga dia lupa pula sebenarnya yang bagi segala perhiasan, keelokan, pahala, ganjaran semua tu Allah, bukannya diri dia sendiri, bukannya dengan amalan puasa, amalan ibadah dia yang dia mendapat pahala tu, sebenarnya Allah yang kurniakan pahala tu. Jadi dengan amalan ibadat juga boleh menjadi hijab untuk kita sampai pada makrifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Syahadat, tiada yang melepaskan akan dikau salik daripada segala perkara bahaya yang tersebut itu, melainkan syuhudmu, yakni selalulah hendak kita menyaksikan, memerhatikan dan pandangmu akan bahawasanya segala perbuatan itu sekaliannya terbit daripada Allah Ta'ala jua, ya, sekaliannya terbit daripada Allah Ta'ala jua, seperti yang lagi akan datang kenyataannya pada fasal yang pertama ini, insya-Allah Ta'ala. Jadi daripada mukaddimah tentang perkara yang akan membatalkan ataupun menegah seseorang tu sampai, seseorang salik itu sampai kepada makrifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya, antaranya bersifat segan, lemah, jemu, kemudian malal, jemu, kemudian syirik khafi, riak. Mana ni syirik, mana yang anggap makhluk, perbuatan makhluk tu terbit daripada makhluk, faham tak? Riak, sum'ah,
Mengkhabar-khabarkan, nak bagi orang dengar. Kemudian ujub, rasa takjub, rasa ajaib diri. Kemudian memandang ia akan ibadatnya itu daripada dirinya. Dia pandang segala amalan ibadat tu datang daripada keupayaan diri dia. Dia tak nampak sebenarnya Allah yang bagi dia kudrat, Allah yang bagi dia sihat, Allah yang bagi dia kehendak untuk buat ibadat. Kalau Allah tak bagi kehendak tu, dia pun tak ada kehendak nak buat ibadat. Nampak tak? Jadi bila dia tengok segala keupayaan tu daripada pihak diri dia, dia tak nampak lah Allah yang bagi semua tu. Itu sebab tu dia menghalang daripada melihat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi fasal yang awal, fasal yang pertama, al-faslul awwalu fi bayani tauhidil af'al. Dalam kita nak mengenal Allah Subhanahu Wa Taala tu, perlulah kita memandang, memandang setelah kita hindarkan diri kita daripada segala sifat-sifat yang membatalkan suluk tadi, maka perlulah kita ambil sifat yang positif dia. Yang ni sifat yang kebaikan dia, yang berlawanan dengan sifat tadi tu. Kalau segan artinya apa? Kena berani. Kalau lemah artinya kena kuat. Kalau jemu ni kena semangat. Itu. Kemudian kalau syirik khafi, maka kita perlu hindarkan syirik khafi tu. Mana kita perlu tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab lawan bagi syirik, tauhid. Ini mengesakan Allah, mengisbatkan segala perbuatan yang terbit daripada makhluk itu semuanya datang daripada Allah. Baik yang baik maupun yang buruk. Faham? Yang apa? Kebaikan maupun keburukan semuanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian sifat riak tu memperlihat-lihatkan tu, maka kita perlu jauhi, kita kena bawa sifat menyembunyikan amal kita. Kalau sifat sumu'ah tu, mana kita jangan memperdengarkan, jangan nak hebahkan, jangan menghebahkan amalan kita kepada orang. Kemudian ujub tu, kita perlu hindar dia dengan cara apa? Kita merasa diri kita ni rendah diri. Banyak kekurangan lagi, masih banyak kelemahan lagi, banyak perkara yang saya tidak tahu. Kena tawaduk. Faham tak? Lawan bagi sifat ujub tu tawaduk. Tawaduk, merendahkan diri. Kemudian memandang kepada dirinya sendiri tu adalah sifat yang menghalang kan. Jadi kita perlu melihat semuanya datang nikmat tu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sentiasa merasa kehambaan diri. Wuqufu ma'al ibadah. Ini wukuf, ini sentiasa duduk dalam ibadat, rasa kehambaan diri. Kemudian nak sifat terdinding daripada amalan ibadat tu, untuk mengangkatnya maka kita perlu ikhlaskan hati kita, ya. Kita melihat segala amalan ibadah kita itu semuanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah cara dia untuk kita memandang kepada makrifat Allah Subhanahu Wa Taala, ya, untuk mentauhidkan Allah Taala pada segala amal, segala af'al perbuatan. Kita tengok fasal yang pertama, al-faslul awwalu fi bayani tauhidil af'al. Fasal yang pertama, bermula fasal yang pertama ini pada menyatakan tauhid al-af'al. Tauhid artinya mengesakan, yakni mensatukan, yakni menunggalkan Allah Subhanahu Wa Taala tu pada segala perbuatan-perbuatan. Yakni hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang melakukan segala perbuatan. Faham tak? Segala perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala tidak menyamai perbuatan makhluk, dan perbuatan makhluk pun tidak menyamai perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Ketahui olehmu hai salik bahawasanya tiada yang melepaskan akan dikau daripada segala perkara bahaya yang tersebut itu. Jadi perkara bahaya yang telah disebutkan tadi dalam mukadimah itu, melainkan pandangmu dan syuhudmu. Yang ini hendaklah kita memerhatikan akan bahawasanya segala perbuatan yang berlaku di dalam alam ini sekaliannya daripada Allah Ta'ala. Sama ada perbuatan itu baik pada rupanya dan pada hakikatnya,
seperti iman dan taat. Iman pada rupanya dan pada hakikatnya ianya baik, ya. Ketaatan pun pada rupanya, pada hakikatnya kita nampak baik, kan? Maka itu semua adalah perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Segala perbuatan itu baik pada rupanya dan pada hakikatnya, seperti iman. Yang ini bila seseorang itu beriman, maka itu baik, kan? Bila seseorang itu menjadi orang yang beriman, adakah itu baik ataupun tidak baik? Itu adalah baik, kan? Jadi itu semua bila seseorang itu daripada dia tak beriman, mula-mula dia bukan pegang agama Islam, contohnya dia mensyirikkan Allah, kemudian dia menerima dakwah, dia dapat hidayah, maka dia pun masuklah kepada agama Islam, dia menjadi orang yang beriman. Itu baik ke tak baik? Baiklah, kan? Bila dia masuk Islam jadi orang baiklah. Bila dia jadi orang beriman, maka itu jadi baik. Jadi masuknya seorang itu kepada keimanan, masuk kepada agama Islam, bila mana Allah Ta'ala beri keimanan, itu semua adalah perbuatan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah yang menggerakkan dia untuk masuk kepada keimanan, masuk kepada agama Islam. Jadi itu adalah perkara kebaikan. Itu pun daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bukan daripada pihak diri makhluk itu sendiri. Walaupun dia menerima keimanan itu, menerima dakwah itu, lalu dia beriman, kan? Jadi dia beriman itu pun perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Terbit daripada perbuatan dia. Allah nak bagi hidayat pada dia, maka dia pun bagi hidayat pada hamba dia tu, dan hamba dia tu masuk agama Islam. Itu semua perbuatan Allah. Faham tak? Begitu juga pada segala perbuatan taat. Bila mana seorang tu dia dah masuk Islam, dia dah beriman, kan? Dia melakukan amal-amal ketaatan, dia bersembahyang, berpuasa, melakukan sedekah, zakat, haji dan sebagainya, maka dia melakukan ketaatan tu baik ke tidak baik? Segala ketaatan tu semua baik, kan? Maka itu semua perbuatan taat dia tu, dia pergi bersembahyang, dia ambil wuduk, dia pergi sembahyang, ataupun dia pergi menuntut ilmu tentang fardu ain, kemudian dia melakukan ketaatan pada Allah, itu semua perbuatan daripada Allah. Faham tak? Walaupun pada zahirnya nampak terbit daripada perbuatan makhluk, kan? Tapi pada hakikatnya semua itu adalah perbuatan Allah. Faham tak? Sebab makhluk tidak boleh mencipta perbuatan dia sendiri. Faham tak? Makhluk tu hanya sebagai alat untuk menzahirkan segala perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sama ada, ya, perbuatan itu baik pada rupanya dan pada hakikatnya, seperti iman dan taat, atau perbuatan itu jahat pada rupanya, tiada pada hakikatnya. Pada rupanya nampak jahat, ya, tapi pada hakikatnya baik. Seperti apa? Kufur dan maksiat. Nampak? Kufur dan maksiat ni pada rupanya, ini pada syariatnya, pada zahirnya kita nampak kekufuran itu baik ke jahat? Jahat, kan? Buruk, kan? Maksiat pun kita nampak buruk, kan? Tapi kalau kita lihat pada hakikatnya, siapa yang cipta kekufuran itu? Allah yang cipta kekufuran itu. Untuk orang kafir, kan? Allah yang menciptakan maksiat itu. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang melakukan, orang-orang yang berdosa. Faham tak? Jadi perbuatan tu pun terbit daripada Allah Subhanahu Wa Taala juga. Faham tak? Allah yang menciptakan perbuatan tu juga. Faham tak? Allah ciptakan perbuatan tu, tapi Allah jadikan orang-orang kafir sebagai alat untuk menzahirkan perbuatan-perbuatan yang buruk tu. Di mana menunjukkan kemurkaan Allah beserta dengan mereka. Maka Allah sesatkan hati mereka. Allah letakkan mereka dalam perkara-perkara yang dosa. Faham tak? Itu semua adalah perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Atau jahat pada rupanya, yakni pada rupanya kita nampak jahat, namun tiada pada hakikatnya. Pada hakikatnya dia tetap baik. Sebab apa? Yang menciptakannya siapa? Allah juga. Allah jahat ke baik? Allah Maha baik. Walaupun Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan kejahatan, keburukan, kemaksiatan, tapi bukan bermakna Allah Maha jahat, Allah melakukan maksiat, Allah Maha buruk, bukan. Allah tetap Maha baik. Dia menciptakan perkara yang buruk tu ada hikmah-hikmah dia. Ada sifat keadilan yang Allah Ta'ala nak tunjukkan. Untuk orang-orang yang kafir, Allah murka, maka Allah Ta'ala letakkan mereka tu dalam perkara yang dosa dan maksiat. Jadi, seperti kufur dan maksiat, kerana kufur dan maksiat itu pada hakikatnya baik juga. Nampak?
pada hakikatnya kekufuran dan maksiat itu adalah baik. Bukan pada syariat. Pada syariat memang nampak buruk. Pada rupanya, rupa itu syariat lah. Pada rupanya, pada zahirnya memang kita nampak, ya apalah dia ni minum arak, dosa, mencuri, apa semua kita nampak buruk kan. Tapi pada hakikatnya, yang menciptakan perbuatan tu Allah. Faham tak? Yang menciptakan perbuatan tu Allah. Jadi pada hakikatnya, perbuatan kufur ke maksiat tu tetap baik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab yang menciptakannya tu maha baik. Faham? Jadi kerana kufur dan maksiat itu pada hakikatnya baik juga. Kerana apa? Kerana terbit daripada yang baik. Kenapa? Yang baik siapa? Iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana terbit daripada yang baik, iaitu daripada Allah Ta'ala. Dan tiap-tiap yang terbit daripada Allah Ta'ala itu baik juga. Segala yang terbit daripada Allah Ta'ala itu pada hakikatnya tetap baik juga. Jadi walaupun kufur dan maksiat itu pada syariatnya buruk, tetapi pada hakikatnya tetap baik juga. Faham tak? Sebab tu Allah Subhanahu Wa Ta'ala banyak bagi hidayat pada orang-orang yang kafir. Lepas dia dah kafir, lepas tu dia dapat hidayat. Sebab apa? Ada kebaikan dia. Bila dia dah masuk Islam, baru dia tahu. Oh, teruknya kekufuran itu. Maka dia pun tinggalkan kekufuran itu. Faham tak? Bila dia melakukan maksiat, bila Allah bagi dia hidayat, maka dia pun dapat menyedari, oh betapa buruknya kemaksiatan yang telah dilakukannya. Dia dapat insaf. Jadi, keburukan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu, walaupun pada syariatnya nampak buruk, tapi pada hakikatnya tetap baik juga. Sebab apa? Dia diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, zat yang maha baik. Ya? Dan tiap-tiap yang terbit daripada Allah Ta'ala itu baik juga pada hakikatnya. Tetapi jahat keduanya itu pada rupanya. Kerana apa jahat pada rupanya? Kerana syarak datang ia mencelakan dia. Kerana dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi SAW telah mencela perkara-perkara yang maksiat dan kufur. Betul tak? Allah Ta'ala melaknat orang-orang yang ingkar. Betul tak? Jadi walaupun kekufuran, kemaksiatan, keingkaran itu pada rupanya, pada syariatnya nampak buruk, tapi pada hakikatnya tetap baik juga. Jadi kita sebagai makhluk, sebagai manusia ni dalam kehidupan dunia ni, kita perlu ikut tuntutan syariat. Tuntutan syariat mana kalau perkara tu Allah Ta'ala tak suka, maka kita pun kena zahirkan tak suka kita. Sebab apa? Dalam syariat, dalam Al-Quran, ya, Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah tetapkan, Allah Ta'ala mengharamkan perbuatan minum arak, berjudi, membunuh, zina dan sebagainya, kufur, syirik. Allah Ta'ala tak suka kan? Itu pada syariat. Sebab itu syariat tu diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW supaya membenci perkara-perkara maksiat. Ya. Tapi pada hakikatnya kita kena faham semua itu adalah daripada Allah Ta'ala juga. Walaupun pada syariatnya nampak buruk, tapi pada hakikatnya tetap ada kebaikan di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bagaimana? Itu di luar pemahaman kita. Dia buat macam supaya hati kita sampai nampak syariat ni satu ujian. Syariat ni adalah ujian. Ya? Kita tak pandang serius masalah ni. Sekarang kita jadi itulah betul tadi. Bimbang saya ni. Tapi kalau kita pandang jenis pandang semua Allah lain, sampai kita nampak oh okey. Ini sebagai ujian, ya, sebagai ujian. Maka kita akan nampak segala larangan Allah Ta'ala itu sebagai ujian bagi diri kita. Ya? Bermula kaifiat memandang segala perbuatan itu daripada Allah Ta'ala. Ini bagaimana kita nak memandang segala perbuatan itu daripada Allah Ta'ala. Segala perbuatan yang baik daripada Allah, segala perbuatan yang buruk itu daripada Allah. Ini perbuatan-perbuatan amalan ibadah, orang melakukan kebaikan-kebaikan, bersedekah, menolong orang dan sebagainya. Perbuatan yang baik itu semuanya daripada Allah. Dan bagaimana kita nak mandang segala perbuatan-perbuatan yang buruk, yang jahat. Contohnya pemberontakan ataupun pembunuhan, pencurian dan sebagainya. Macam ni, ini semua perbuatan Allah Ta'ala juga pada hakikatnya. Tahu tak? Walaupun pada zahirnya, ini adalah dibenci, buruk nampaknya. Tapi pada hakikatnya, itu semua dengan kehendak Allah Ta'ala. Kalau tanpa kehendak Allah Ta'ala, tak ada apa satu zarah pun tak boleh nak bergerak.
Betul tak? Jadi pada hakikatnya tetap baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi macam mana kita nak memandang perkara ni? Bermula kaifiat, yang ini cara memandang segala perbuatan itu daripada Allah Ta'ala, iaitu seperti bahawa dipandangnya dan syuhudnya, iaitu diperhatikannya, disaksikannya dan dilihatnya dengan mata kepalanya dan dengan mata hatinya. Ini bukan hanya pandang dengan mata kepala saja, pandang dengan mata hati sama. Faham tak? Dengan mata kepala kita pandang, mata hati tu pun kena pandang juga. Sebab mata hati pandang, dia hanya nampak yang zahir, yang syariat. Faham tak? Tapi mata hati tu dia memandang, dia akan nampak yang hakikat. Faham tak? Dengan mata zahir, mata kepala tu kita nampak, perbuatan kufur, maksiat ini buruk di sisi Allah Ta'ala. Faham tak? Tapi dengan pandangan mata hati kita melihat, segala perbuatan kufur dan maksiat ini terbit daripada perbuatan Allah Ta'ala juga. Jadi perbuatan Allah Ta'ala tentu baik, tentu ada hikmahnya. Faham tak? Jadi kita kena tengok dua-dua tu. Dengan hanya tengok dengan pandangan mata, kalau kita hanya tengok dengan pandangan mata, kita nampak semua pelaku maksiat, pendosa-pendosa ni semua hina lah. Faham tak? Sedangkan kita tak boleh tengok macam tu. Kita kena anggap mereka ni tak tahu. Mereka ni semua melakukan dosa ke, maksiat ke, kekufuran ke, mereka ni sebenarnya tidak tahu apa-apa. Sebab segala perbuatan makhluk tu terbit daripada siapa? Daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Faham? Jadi kaifiat memandang segala perbuatan itu daripada Allah Ta'ala, iaitu seperti bahawa dipandangnya dan syuhudnya dan dilihatnya dengan mata kepalanya dan dengan mata hatinya, bahawasanya segala perbuatan terbit ia daripada Allah Ta'ala. Segala perbuatan terbit ia daripada Allah Ta'ala. Baik perbuatan yang baik, taat, ataupun maksiat, maka semuanya itu daripada Allah Ta'ala. Baik perbuatan-perbuatan yang bersifat keimanan ataupun perbuatan-perbuatan yang bersifat daripada kekufuran, semuanya terbit daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bahawasanya terbit terbit ia daripada Allah Ta'ala, dan membangsakan kepada yang lain daripada Allah Ta'ala itu majazi juga. Ini menisbahkan segala perbuatan itu kepada makhluk, itu adalah majazi juga. Contohnya macam kata saya yang buat. Sebenarnya bila kita kata saya buat tu, sebenarnya itu hanya majazi ataupun kias je. Sebenarnya yang buat tu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Faham tak? Ataupun kita kata dia telah buat, dialah yang bagi kebaikan. Sebenarnya kita kata dia tu sebenarnya majazi saja. Sebenarnya yang bagi kebaikan tu bukan dia, bukan orang tu, bukan si fulan tu, bukan menteri besar tu, bukannya raja tu, bukannya penguasa tu, bukannya menteri tu. Tapi hakikatnya yang bagi kebaikan tu semua Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Faham tak? Menisbahkan kepada makhluk tu hanya secara majazi je. Ini hanya sebagai kiasan saja. Faham tak? Jadi membangsakan kepada yang lain daripada Allah Ta'ala itu hanya bersifat majazi jua, tiada pada hakikatnya, bukan pada hakikatnya. Kerana pada hakikatnya yang bagi rezeki kepada kita siapa? Allah, kan? Tapi secara majazi ni kita kata bapak aku yang bagi aku makan, kan? Mak aku yang bagi aku makan. Siapa bagi kau makan? Mak bapak aku lah. Kita kata mak dengan bapak kita lah yang bagi kita makan. Itu majazi saja. Pada hakikatnya yang bagi kita makan siapa? Yang bagi kita rezeki siapa? Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Faham tak? Kerana pada hakikatnya sekaliannya perbuatan itu daripada Allah Ta'ala jua. Ini hakikat. Hakikatnya segala perbuatan tu semuanya terbit daripada siapa? Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dialah yang menghidupkan, dialah yang mematikan, dialah yang menyembuhkan, dialah yang mendatangkan penyakit, dialah yang menyembuhkan penyakit, dialah yang membesarkan, dialah yang mengecilkan, dialah yang memuliakan seseorang, yang menghinakan seseorang, dialah yang bagi kaya seseorang, dia bagi miskin seseorang, dia melapangkan kehidupan seseorang, dia menyempitkan kehidupan seseorang. Semua perbuatan itu adalah daripada perbuatan Allah. Faham tak?
Sama ada perbuatan itu daripada dirinya. Sama ada perbuatan itu daripada dirinya. Ini segala perbuatan yang terbit daripada kita ni. Kita makan, minum, berjalan, berdiri, duduk, membaca, ibadat dan sebagainya. Segala perbuatan yang terbit daripada diri kita tu semuanya pada hakikatnya, pada syariatnya perbuatan kita lah. Kan? Pada syariatnya, pada zahirnya, kita nampak perbuatan kita. Pergi, bangun, datang, mari, pergi sana, pergi sini sebagainya kan. Tapi pada hakikatnya yang menggerakkan kita tu siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Ini hakikat. Faham? Jadi perlu kita perhatikan dengan mata kepala dan mata hati. Sama ada perbuatan itu daripada dirinya atau lainnya. Selain daripada kita tengok makhluk bergerak, berbuat sesuatu. Segala perbuatan yang terbit daripada makhluk itu, tak kira lah diri kita sendiri ataupun selain daripada diri kita, ayah, ibu kita, saudara mara kita, rakan-rakan kita. Semuanya terbit daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sama ada perbuatan itu daripada dirinya atau lainnya. Sama ada dengan mubasyaratan atau tawallud. Yang dimaksudkan mubasyarah atau tawallud itu apa? Artinya perbuatan dengan mubasyarah itu, yang dimaksudkan perbuatan yang dengan mubasyarah itu, iaitu yang beserta dengan kudrat yang baharu. Itu perbuatan yang diistilahkan sebagai perbuatan yang mubasyarah, iaitu beserta dengan kudrat yang baharu. Ini dengan kudrat kita, ya. Ini kita mengangkat kalam, kita mengangkat pen contohnya, kita mengangkat air, kita angkat cawan, kita angkat bekas dan sebagainya. Ya, seperti gerak kalam pada tangan, ya, ataupun mana kita pegang gunting, ya, bergerak gunting tu kat tangan kita sebabkan kita gunting tu bergerak. Jadi pergerakan gunting tu terhasil sebab bergeraknya tangan, ataupun pergerakan pensel kita ke, dia bergerak sebab tangan kita yang bergerak. Kalau dia sendiri dia tak bergerak macam tu, tak bergerak apa-apa, tapi pergerakannya tu disebabkan bergeraknya tangan. Ini pergerakan yang dipanggil pergerakan mubasyarah. Faham tak? Disebabkan pergerakan tangan, maka benda yang dipegang oleh tangan itu pun turut bergerak. Faham? Itu pergerakan mubasyarah. Semua perbuatan-perbuatan itu, ya, semuanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sama ada dengan mubasyarah atau tawallud. Ini pergerakan yang perbuatan yang mubasyarah ini pun dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Faham tak? Gerakan yang mubasyarah yang kita pegang, benda tu turut bergerak. Itu semuanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, terbit daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Sama ada perbuatan itu daripada dirinya atau lainnya, sama ada dengan mubasyarah atau tawallud. Ya, erti mubasyarah tu kita dah faham kan? Seperti gerak kalam pada tangan orang yang menyurat. Ya, seperti geraknya pen pada orang yang menulis, ataupun geraknya gunting pada orang yang sedang mengkacik gunting. Ya. Dan ertinya perbuatan dengan tawallud itu, iaitu yang jadi daripada perbuatan yang mubasyarah, iaitu seperti jatuh batu daripada tangan yang melempar. Ini pergerakan yang terbit daripada perbuatan yang mubasyarah. Ya. Yang terbit daripada perbuatan yang mubasyarah, macam bila kita lemparkan sesuatu dengan tangan kita. Ya. Asalnya macam kalau kita lemparkan batu tu dia memang dia ni tak boleh bergerak sendiri. Bila kita pegang batu tu bergerak ikut tangan kita. Ini pergerakan yang mubasyarah. Kan? Kita ambil batu tu, kita pegang, kita hayut, maka batu tu pun turut bergerak sebabkan bergeraknya tangan kita. Yang terbit daripada mubasyarah tu dinamakan perbuatan yang tawallud tu, yang terbit daripada perbuatan mubasyarah bila mana tangan tu lempar batu tu. Batu tu pun dia bergerak juga kan. Jadi perbuatan mana keadaan batu tu bergerak sendiri tu terbit daripada perbuatan lemparnya tangan kan. Perbuatan tu dinamakan tawallud, yang terbit daripada perbuatan mubasyarah. Jadi semuanya terbit daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Faham tak? Sebab Allah Taala firman, "Wa ma ramaita iz ramaita walakinnallaha rama." Bukan kamu yang melontar ketika mana kamu melontar, tetapi Allah yang melontar. Faham tak? Jadi
Itu dimaksudkan dengan perbuatan yang tawallud. Ya, perbuatan yang mubasyarah, faham kan? Mubasyarah dengan perbuatan yang tawallud. Faham kan? Yang Mubasyarah pada kita. mana Pada tangan yang kita mana pergerakan yang berlaku pada tangan kita, kan? Ini pergerakan sesuatu yang terhasil sebabkan pergerakan tangan. Contohnya pergerakan pen, kan? Ada mana tangan tu menulis. Ketika tangan menulis, pen gerak kan? Maka pergerakan pen tu terhasil sebab pergerakan tangan. Sesuatu yang tergerak. Mana yang terhasil daripada mubasyarah tu. Pergerakan pen tu dia mubasyarah. Bila mana pen tu kita lepaskan dia ataupun kita campak dia, dia akan gulik kan? Betul tak? Pergerakan tu tawallud. Dia terhasil daripada pergerakan mubasyarah tadi. Faham tak? Jadi semua ni adalah terbit daripada perbuatan Allah Ta'ala juga. Faham? Sama ada dengan mubasyarah atau tawallud. Dan ertinya perbuatan dengan mubasyarah itu iaitu yang berserta dengan kudrat. Nampak yang maksud dengan mubasyarah tu dia berserta dengan kudrat. Sebab pada tangan kan ada kudrat, ada keupayaan kan. Dia berserta dengan tangan tu, dia masih berada pada kudrat tangan tadi. Jadi itu pergerakan mubasyarah, iaitu yang berserta dengan kudrat yang baharu, seperti gerak kalam pada tangan orang yang menyurat. Dan ertinya perbuatan dengan tawallud itu iaitu yang jadi daripada perbuatan yang mubasyarah, iaitu seperti jatuh batu pada tangan melempar. Itu perbuatan yang terbit daripada mubasyarah tadi. Dinamakan, diistilahkan sebagai perbuatan yang tawallud, yang terbit, yang terhasil daripada perbuatan mubasyarah. Bermula dalil yang menunjukkan bahawasanya, apa dalil yang menunjukkan bahawa segala perbuatan itu sama ada yang terjadi pada diri sendiri ke ataupun terjadi pada makhluk lain ke, sama ada yang mubasyarah ke ataupun tawallud ke, semua terbit daripada Allah. Apa dalil dia? Bermula dalil yang menunjukkan bahawasanya segala perbuatan itu terbit daripada Allah Ta'ala juga, tiada pada lainnya itu. Berdasarkan apa? Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Firman Allah Ta'ala yang tersebut di dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Daripada surah As-Saffat ayat 96. Ya, apa maksud dia? Wallahu khalaqakum, dan Allah yang telah menciptakan kamu, wa ma ta'malun, dan apa yang kamu semua amal, ya, apa yang semua kerjakan, apa yang kamu semua perbuatkan, ya. Ini segala perbuatan manusia itu semuanya adalah telah diciptakan, telah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya bermula Allah Ta'ala jua menjadikan kamu dan barang perbuatan kamu. Nampak? Kata Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Jazuli rahimahullah di dalam syarah Dalailul Khairat, ini sebuah kitab bacaan selawat, tiada terbit daripada seorang, daripada segala hambanya, perkataan dan tiada perbuatan dan tiada gerak dan tiada diam, melainkan sungguhnya telah terdahulu ia pada ilmunya, yakni pada ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ilmu Allah Ta'ala mendahului. Allah Ta'ala lebih tahu terdahulu sebelum seseorang hamba itu bercakap sesuatu ataupun berbuat sesuatu ataupun menggerakkan sesuatu ataupun diam terhadap sesuatu. Allah dah tahu dah, siap-siap dah sebelum dia melakukan perbuatan tersebut. Dan qada'nya dan qadarnya, yakni segala ketentuannya, berapa lama dia akan melakukan perbuatan itu, dalam hal keadaan mana, semuanya kadar ketentuan itu semuanya sudah ada dalam ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, macam kita nak mengaji baca kitab ni kan, Allah dah tahu dah. Allah tahu berapa lama kita nak baca kitab ni, sampai pukul berapa pun Allah dah tahu dah. Kita tak tahu lagi nak habis pukul berapa kan. Allah tahu dah, siap-siap dah. Pukul berapa kita nak berhenti baca kitab semua. Faham? Semua Allah tahu lah. Daripada hal yang sebesar-besar sehinggalah yang sekecil-kecilnya. Itu ilmu Allah Ta'ala. Luas. Basit. Tak sama macam ilmu pengetahuan makhluk.
Dan intaha artinya habis. Ha. Dan firman-Nya yang maha tinggi, wa ma ramaita iz ramaita walakinnallaha rama. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anfal ayat 17. Wa ma ramaita iz ramaita, dan tiada engkau melempar ya Muhammad, iz ramaita, tatkala berusaha engkau pada melempar, walakinnallaha rama, tapi Allah Taala jualah yang melempar tatkala itu. Nampak? Sebenarnya segala perbuatan makhluk itu terbit daripada siapa? Daripada Allah. Ya. Walaupun Nabi Muhammad SAW yang melemparkan panah, melemparkan senjata dia tu pada musuh, tapi Allah beritahu, bukan kamu yang lempar hai Muhammad, tetapi Allah yang melempar. Bukan kamu yang melempar tak kala kamu sedang melempar itu, tapi yang sedang melempar itu Allah yang melempar. Nampak? Ini hakikat. Syariatnya nampak Nabi Muhammad SAW yang melemparkan senjata tu. Tapi pada hakikatnya Allah beritahu, hai Muhammad, wa ma ramaita iz ramaita walakinnallaha rama. Tiada engkau melempar ya Muhammad tatkala berusaha engkau pada melempar. Yang ini dalam menghadapi musuh itu. Walakinnallaha rama. Tapi Allah Ta'ala jualah yang melemparkan sesuatu. Ini orang Islam. Dia ada keyakinan ni. Faham tak? Waktu bila kita nak lawan musuh tu, dalam berperang jihad fisabilillah tu, walaupun kita dengan senjata yang berkekurangan macam Ahlu Badar, sahabat-sahabat Rasulullah dalam peperangan Badar, jumlah yang sikit, 313 orang, dengan senjata yang ala kadar, ada yang pedang yang patah, senjata yang sederhana, tapi mereka yakin bukan mereka yang berperang, Allah yang bertindak dalam peperangan tu. Dan dengan keyakinan tersebut, Allah hantar malaikat-malaikat untuk membantu orang Islam menang ke atas musuh yang berjumlah 1000 orang. Perang apa? Perang apa? Perang Badar. Perang Badar. Nampak? Dan lagi sabda Nabi SAW. Sabda Nabi SAW, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Artinya apa? La haula wala quwwata. Pengertian makna dia apa? Tiada daya pada menjauhkan maksiat. Ini tiada daya dalam menjauhkan perkara-perkara keburukan, perkara-perkara kekufuran, perkara-perkara kemaksiatan, perkara-perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada syarak. Ya, tak ada daya untuk kita jauhkan diri kita daripada itu, melainkan kalau Allah Ta'ala yang pelihara kita. Faham tak? Dan begitu juga tidak ada daya untuk kita melakukan amal ibadat, pergi solat, pergi buat sedekah ke, berpuasa ke, ataupun pergi haji ke, berjihad fisabilillah, tiada daya. Melainkan dengan daya upaya daripada Allah Ta'ala. Itu yang jadi iktikat, pegangan, keyakinan kita sebagai orang Islam yang bermazhab ahlu sunnah wal jamaah. Tiada daya pada diri kita untuk melakukan apa jua amal ketaatan maupun menjauhkan maksiat. Jadi erti la haula wala quwwata, tiada daya upaya pada menjauhkan maksiat, wala quwwata, dan tiada daya upaya pada mengerjakan ketaatan, tiada kekuatan untuk melakukan ketaatan, illa, melainkan billahil aliyyil azim, dengan daya dan upaya kekuatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang maha tinggi lagi maha besar, maha agung juga. Kemudian dan lagi sabda Nabi SAW, la tataharraku zarratun illa biiznillah. Sabda Nabi SAW, la tataharraku, tidak bergerak-gerak, zarratun, walau suatu zarrah, illa, melainkan biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Tiada bergerak di dalam alam ini suatu zarrah jua pun melainkan dengan izin Allah Taala. Yakni bila dengan izin Allah Taala, semua tu bertakluk dengan kehendak Allah Taala. Kalau Allah Taala kehendaki, tu barulah Allah izin. Betul tak?
Bila Allah Ta'ala kehendaki, baru Allah Ta'ala akan izinkan. Jadi keizinan Allah Ta'ala tu tertakluk kepada kehendak Allah Ta'ala tu. Ini sebab tu kalau kita nak minta apa doa pun, kita perlu minta kepada Allah Ta'ala. Kerana bila Allah Ta'ala berkenan, maka Allah Ta'ala berkehendak, maka Allah Ta'ala akan izinkan perkara itu berlaku. Ya. Tiada bergerak, tiada bergerak tiada bergerak di dalam alam ini, ya. La tataharraku zarratun illa biiznillah, artinya tiada bergerak di dalam alam ini suatu zarah jua pun melainkan dengan izin Allah Ta'ala, ya. Yakni dengan iradah Allah Ta'ala, dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala, barulah sesuatu itu dapat bergerak walaupun sebesar zarah sekalipun. Apatah lagi dengan segala kainat dia, makhluk dia yang besar-besar, semuanya bergerak semuanya dengan izin daripada Allah Ta'ala. Langit, bumi, ya, bulan, bintang, kan planet-planet mengelilingi matahari, ya tak? Bulan beredar mengelilingi bumi. Semua pergerakan ini, peredaran yang berlaku pada makhluk itu, semuanya bergerak dengan izin Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, kerana apa? Setiap yang bergerak itu semuanya berlaku dengan izin Allah Ta'ala. La tataharraku zarratun illa biiznillah. Dan lagi pula isyarat Nabi SAW, ya, isyarat daripada Nabi SAW daripada tiada mendoakan kafir Quraisy yang menyakiti akan dia kerana memandang ia akan nisbah perbuatan itu kepada Allah Ta'ala. Jadi Nabi SAW tak mendoakan untuk kafir Quraisy, ya, yang menyakiti akan dia. Ya, Nabi SAW hanya berdiam. Ini walaupun orang kafir Quraisy menyakiti Nabi SAW, mencederakan Nabi SAW, ya, cuba nak bagi siksaan, kesulitan pada Nabi SAW, tapi Nabi tak balas. Nabi tak doa pun kemusnahan untuk mereka. Sebab apa? Sebab Nabi tengok perbuatan orang kafir tu menghalang Nabi tu, ini perbuatan Allah juga. Faham tak? Allah Ta'ala yang menggerakkan orang kafir tu untuk menghalang Nabi SAW menyakiti Nabi SAW. Jadi Nabi pun SAW tak mendoakan keburukan untuk mereka. Sebab apa? Dia tengok walaupun pada zahir syariatnya nampaknya orang kafir nak mencederakan Nabi kan, menyakiti Nabi kan, tapi Nabi tengok pada hakikatnya perbuatan ini terbit daripada siapa? Daripada Allah. Maka Nabi pun tak mendoakan kemusnahan untuk orang kafir Quraisy. Ya. Itu dalil, ya, yang menunjukkan bahawa segala perbuatan itu daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Walaupun perbuatan orang kafir sekalipun. Wallahu muhitun bil kafirin. Ya, dan lagi pula isyarat Nabi SAW daripada tiada mendoakan kafir Quraisy yang menyakiti akan dia. Ini tiada mendoakan kemusnahan, bala musibah ke atas orang kafir Quraisy yang menyakiti akan dia kerana memandang ia akan nisbah perbuatan itu. Dia nampak segala perbuatan orang kafir itu terbit daripada siapa? Terbit daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kerana memandang ia akan nisbah perbuatan itu kepada Allah Ta'ala. Ya. Syahdan, maka manakala sentiasa engkau memandang kepada yang demikian itu, ini apabila kita selalu perhati segala perbuatan makhluk ni, bas bergerak ni semua dengan kehendak Allah Ta'ala, dengan izin Allah Ta'ala, ya. Pokok bergerak ke, burung terbang ke, hatta awan tu berlega-lega dekat ruangan udara tu, ya. Itu yang kita nampak. Ni pergerakan malaikat turun naik ke, hujan turun daripada atas ke bumi ni semua, daripada langit ke bumi. Semua pergerakan makhluk ni, setiap pergerakan zarah ni, semuanya dengan izin daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Faham tak? Ini hakikat yang perlu kita fahami. Ya? Jadi, apabila kita dah selalu sentiasa memandang dengan keadaan itu, kita melihat segala perbuatan yang terbit daripada makhluk ni, hakikatnya terbit daripada Allah Ta'ala. Faham tak? Maka manakala sentiasa engkau memandang kepada yang demikian itu,
ya. Dan tahqiqlah engkau dengannya, dengan dia. Ini sehingga kita dah dapat rasa benarlah memang segala perbuatan tu semuanya terbit daripada Allah Ta'ala. Kita dah dapat tahqiqkan rasa kebenaran itu dalam hati. Nescaya lepaslah engkau daripada segala perkara bahaya yang tersebut itu tadi. Barulah selamat kita daripada segala syirik khafi. Kalau tidak, kita nampak, oh dia ni lah yang buat ni. Oh dia ni, dia tu lah yang buat kat dia ni. Ataupun akulah yang buat tu. Kan itu syirik khafi, membangsakan perbuatan tu kepada makhluk. Sedangkan makhluk tak boleh buat apa-apa sebenarnya pada hakikatnya. Jadi bila kita dah nampak segala perbuatan tu sebenarnya terbit daripada Allah Ta'ala, terhapuslah kita daripada bahaya ancaman syirik khafi tadi. Terselamatlah kita daripada sifat yang membatalkan suluk tadi. Ya. Maka manakala sentiasa engkau memandang kepada yang demikian itu, bahawa segala perbuatan itu terbit daripada Allah Ta'ala, baik yang buruk maupun yang baik, dan tahqiqlah engkau dengan dia, nescaya lepaslah engkau daripada segala perkara bahaya yang tersebut itu, yang tersebut di mukadimah tadi, ya. Dan engkau lihat dengan mata kepalamu dan dengan mata hatimu. Ini gunakan pandangan mata kepala dan gunakan pandangan mata hati di dalam dada akan segala wujud majazi ini, jadi segala wujud yang majazi ini, hapus ia di bawah cahaya nur wujud Allah yang sebenarnya, yang hakiki. Jadi apabila kita memandang segala perbuatan itu semuanya terbit daripada Allah Ta'ala, maka tak ada lagi pandangan kita tu melihat kepada makhluk. Kita nampak Allah sahaja. Ya? Kalau kita dah memandang tu dengan selalu kalau kita dah setiap hari kita latih, ya, setiap hari kita latih pandang segala perbuatan yang baik buruk ni semuanya daripada Allah. Dia dalam satu tempoh masa, ya, kalau kita selalu rajin memerhatikan, merenung, lihat semua, bahawa ini semua daripada Allah. Baik ke, buruk ke, semua daripada Allah. Jatuh motor ke, kepala nak hampir tercabut ke, tangan kudung ke apa ke, ni semua daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nampak? Kalau kita tengok macam tu, selamat. Tak adalah kita nak menyalahkan orang tu, menyalahkan orang ni. Kan? Tak ada kita nak salahkan diri kita sendiri. Diri kita pun tak ada daya dan upaya. Jadi semuanya kita lihat bahawa terbit daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nescaya lepaslah engkau daripada segala perkara bahaya yang tersebut itu. Dan engkau lihat dengan mata kepalamu dan dengan mata hatimu akan segala wujud majazi ini, hapus ia. Yang segala wujud yang majazi ni, yang mak bagi rezeki ke bapak bagi rezeki, hapus, terhapus. Kita nampak, tak nampak dah mak kita yang bagi rezeki, bapak kita nampak Allah yang bagi aku rezeki. Nampak tak? Jadi terhapus segala wujud yang majazi tu pada pandangan kita di bawah cahaya nur wujud Allah yang sebenarnya. Ibaratnya macam mana? Macam walaupun kita siang hari tu kita nampak, di malam hari tu kita nampak ada bintang-bintang, ya. Kan? Bintang-bintang bergemerlapan. Jadi bila datang nur cahaya Allah Ta'ala tu, terhapus semua bintang-bintang tu. Walaupun bintang-bintang tu tetap ada di langit, tapi tak kelihatan. Sebab apa? Terang cahaya nur Allah Ta'ala tadi. Jadi bila mana kita lihat segala perbuatan tu daripada Allah Ta'ala, itu diibaratkan sebagai cahaya nur Allah Ta'ala menerangi pandangan kita. Tak nampak lagi segala perbuatan itu terbit daripada makhluk. Baliknya kita nampak segala perbuatan itu, baik yang buruk maupun yang baik, semuanya daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, nur wujud Allah yang sebenarnya. Syahdan, manakala engkau kekalkan akan syuhudmu, iaitu pandangan pemerhatian kita, penyaksian kita dalam hal keadaan tersebut, memerhatikan segala perbuatan itu terbit daripada Allah Ta'ala. Manakala engkau kekalkan akan syuhudmu dan pandanganmu akan bahawasanya keadaan segala perkara perbuatan itu terbit daripada Allah Ta'ala dengan membiasakan dia sedikit, kemudian maka sedikit, ini sedikit demi sedikit lah, setiap hari lah mana kita jadikan kelaziman kita bertafakur, memikiri, ya. Hingga tahqiqlah dengan yang demikian itu, sehingga kita mendapat keyakinan bahawa sebenarnya memanglah pada hakikatnya Allah lah yang menciptakan segala perbuatan, ya.
maka apabila tahqiqlah engkau dengan dia dan jadilah kepadamu itu musyahadah. Ini artinya pandangan kita tu semakin jelas, kita dapat melihat, ya. Pandangan kita tu semakin jelas, kita dapat menyaksikan, ya. Musyahadah artinya berpandangan dan tiada bercampurlah dengan pandanganmu itu zahirmu dan batinmu, maka barulah sampai engkau kepada maqam wahdatul af'al. Ini apabila kita dah dapat membezakan segala perbuatan makhluk dan perbuatan Allah. Perbuatan makhluk itu kita nampak pada sudut syariat, tapi pada hakikat kita nampak segala perbuatan yang terbit pada makhluk itu semuanya daripada siapa? Ya Allah. Jadi ada dua cara pandang. Pandang zahir syariat, pandang batin itu dengan mata hati. Faham tak? Pandang zahir kita nampak perbuatan itu terbit daripada makhluk. Tapi pandangan syariat, pandangan hakikat kita perlu melihat segala perbuatan yang terbit pada makhluk itu semuanya pada hakikatnya semuanya daripada Allah Subhanahu. Barulah kita selamat. Ya. Jadi apabila kita dah biasa sedikit demi sedikit latih memandang segala af'al perbuatan makhluk terbit daripada Allah Ta'ala sehingga tahqiq, ya, yang dengan demikian itu, maka apabila tahqiqlah engkau dengan dia dan jadilah kepadamu itu musyahadah artinya berpandangan dan tiada bercampurlah dengan pandanganmu itu zahirmu dan batinmu. Ini pandangan zahir yang syariat, pandangan batin yang hakikat, ini tak bercampur. Ini kita dapat bezakan. Faham tak? Barulah sampai engkau kepada maqam wahdatul af'al. Barulah kita melihat segala af'al perbuatan tu dengan pandangan hakikat, kita nampak segala perbuatan tu daripada Allah. Barulah tauhid af'al terhasil. Artinya esa Allah Ta'ala pada segala perbuatan, iaitu ibarat ia daripada fana segala perbuatan makhluk ini. Ini hal keadaan orang yang memandang tu, bila dia selalu pandang semua perbuatan ni perbuatan Allah, maka dia akan mencapai hal keadaan fana dia. Tenggelam dia dalam melihat Allah saja. Allah lah yang bagi aku sihat. Allah lah yang bagi aku sakit. Allah lah yang bagi aku bangun tidur. Allah lah yang bagi aku tidur. Allah lah yang bagi aku selera nak makan. Allah lah yang bagi aku ni kenyang tak payah makan. Semua dia nampak Allah aja. Dia tak nampak dah makhluk. Ya. Jadi bila dia kena latih sedikit demi sedikit memandang segala perbuatan tu semuanya terbit daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia sehingga dah mencapai tahqiq dan dia dapat memerhatikan musyahadah di dalam hatinya. Ya. Tiada bercampur pandangan zahir dan pandangan batin tu, dapat dibezakannya. Ya. Dengan pandanganmu itu zahirmu dan batinmu, maka barulah sampai engkau kepada maqam wahdatul af'al. Artinya esa Allah Ta'ala pada segala perbuatan, iaitu ibarat ia daripada fana segala perbuatan makhluk. Dia tak nampak makhluk itu ada kuasa untuk melakukan sesuatu. Fana dia. Lihat makhluk ni pun fana. Makhluk ni tak ada kuasa. Allah je yang kuasa. Makhluk ni tak ada kuasa nak bergerak. Allah lah yang berkuasa menggerak. Nampak? Tapi kena nampak macam tu. Faham tak? Baru dia nampak. Baru tauhid af'al tu dia terhasil. Kalau tidak kita nampak kau buat tu, kau buat ni, dia tu buat tu, dia tu buat ni, aku buat tu, aku buat ni. Faham tak? Dia tak nampak sebenarnya. Semua perbuatan aku ke dia ke kau ke, semuanya Allah yang buat. Habis. Tauhid af'al. Artinya esa Allah Ta'ala pada segala perbuatan, iaitu ibarat ia daripada fana segala perbuatan makhluk ini. Sama ada perbuatan dirinya atau perbuatan lainnya, sekaliannya itu fana di bawah perbuatan Allah Ta'ala. Sekira-kira tiada dilihat di dalam akuan ini, di dalam alam ini, di dalam makhluk ini, akan suatu perbuatan Allah Ta'ala jua. Ya? Tiada dilihat di dalam akuan ini suatu perbuatan, melainkan dinampak semua perbuatan tu adalah perbuatan Allah Ta'ala jua. Sama ada perbuatan itu baik atau jahat. Nampak? Walaupun perbuatan baik, kita nampak orang pergi masjid, orang berjalan pergi majlis selawat tu. Walaupun perbuatan orang pergi berjalan kaki, naik kereta, pergi ke konsert, ke tengok bola, ke pergi karaoke, ke pergi tempat maksiat ke. Ini semua perbuatan siapa?
Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa dalilnya? Dan dalil yang menunjukkan dan mentahqiqkan bahawasanya kejahatan itu daripada Allah Ta'ala. Mungkin kita ingat kebaikan itu memanglah daripada Allah. Takkan jahat daripada Allah kot. Kan kejahatan daripada Allah. Ingat kejahatan daripada syaitan. Syaitan mana ada kuasa untuk menciptakan? Syaitan mana ada kuasa untuk menjadikan? Dia tak boleh buat apa. Perbuatan syaitan tu pun daripada perbuatan siapa? Allah Subhanahu. Allah dah tahu siap dah syaitan nak buat apa. Allah dah tahu siap dah syaitan takkan sujud kepada Nabi Adam. Iblis takkan sujud kepada Nabi Adam. Dan Allah Ta'ala yang buat cipta perbuatan tu supaya iblis tu jangan sujud kepada Nabi Adam. Supaya iblis tu jadi takabur. Allah yang ciptakan semua perbuatan-perbuatan. Bukan daripada pihak iblis tu. Iblis tu pun tak tahu. Dia hanya alat untuk menzahirkan segala kehendak, skrip yang telah ditulis oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Faham tak? Jadi apa dalil dia? Dan dalil yang menunjukkan dan mentahqiqkan bahawasanya kejahatan itu daripada Allah Ta'ala. Apa dalilnya yang menunjukkan bahawa segala keburukan itu, kejahatan itu pun semuanya daripada Allah Ta'ala? Iaitu yang tersebut di dalam hadis yang warid daripada Nabi, doa Nabi SAW. Kerana dalam doa Nabi SAW ada dinyatakan sepotong doanya yang bermakna apa? Yang berbunyi Allahumma inni a'udzubika minka. Allahumma inni, wahai Allah ya Tuhanku, inni sesungguhnya aku, a'udzu aku berlindung, bika dengan engkau, minka daripada engkau. Jadi aku berlindung dengan engkau daripada kejahatan yang engkau ciptakan. Mana? Kau tidak buat apa dia nak berlindung dengan Allah Ta'ala daripada Allah Ta'ala pula? Mana? Dia berlindung dengan Allah daripada Allah. Kalau berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam tu kita faham. Ini berlindung dengan Allah daripada Allah. Maknanya Allah pun jahat juga. Maksudnya bukan Allah jahat. Allah ada menciptakan kejahatan-kejahatan, keburukan-keburukan. Maka kita berlindung daripada Allah, berlindung dengan Allah daripada kejahatan-kejahatan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu. Faham tak? Jadi sebab tu Nabi doa macam tu. Allahumma inni a'udzubika minka. Ya Allah, hai Tuhanku, aku berlindung aku kepadamu daripada kejahatan yang diciptakan daripadamu, yang diciptakan olehmu. Faham tak? Itu maksud dia. Maka jika tiada kejahatan itu daripada Allah Ta'ala, kalau kejahatan itu bukan daripada Allah Ta'ala, nescaya tiada minta berlindung Nabi SAW kepada Allah Ta'ala daripada kejahatannya. Jadi kejahatan tu, kalau dalam ayat lain, Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Qul, katakanlah, a'udzu birabbil falaq. Aku berlindung dengan Tuhan yang menciptakan falak. Min, daripada syarri, kejahatan, ma khalaq, yang telah diciptakannya. Kan? A'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Mana Allah Ta'ala yang menciptakan keburukan-keburukan, kejahatan-kejahatan, ahli sihir. Semua ni Allah yang ciptakan juga. Syaitan, iblis pun Allah ciptakan juga. Apatah lagi sihir-sihir ni semua. Semua Allah yang cipta. Tapi dibawa turun oleh, mana dilakukan oleh makhluk lah. Kita nampak makhluk lah yang menzahirkan benda tu, kan? Tapi pada hakikatnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang menciptakan segala-gala. Okay? Jadi maka jika tiada kejahatan itu daripada Allah Ta'ala, nescaya tiada minta berlindung Nabi SAW kepada Allah Ta'ala daripada kejahatannya. Maka nyatalah daripada itu, bahawasanya segala perbuatan yang baik dan jahat itu daripada Allah Ta'ala jua datangnya, seperti yang telah terdahulu sebutnya. Nampak? Yang telah terdahulu sebutnya. Kemudian, dan lagi firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Qul kullum min indillah. Dalam firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala,
ya, daripada ayat surah An-Nisa ayat 78, qul, katakanlah, kullun, semuanya min indillah, daripada sisi Allah Taala. Ini semuanya tak kiralah perkara yang baik maupun perkara yang jahat, ya, kebajikan, kejahatan, keburukan, ya, ketaatan maupun kemaksiatan, semuanya daripada Allah Subhanahu wa taala. Qul, katakanlah hai Muhammad, katakanlah olehmu ya Muhammad, ya. Tafsirnya, katakanlah olehmu ya Muhammad, segala kebajikan dan kejahatan itu daripada Allah Taala. Syahdan, dibuat misal oleh setengah daripada arifin billah, ini orang-orang yang ahli ma'rifat, kerana menghampirkan kepada faham jua tiada pada hakikatnya, maka adalah segala makhluk hamba itu seperti umpama wayang yang diperlakukan akan dia oleh dalang. Ini seumpama wayang kulit. Pernah tengok wayang kulit tak? Wayang kulit kan dia bergerak-gerak macam tangan dia bergerak-gerak. Tapi sebenarnya pergerakan wayang kulit tu dia hanya patung yang digerak-gerakkan oleh seseorang yang lain. Itu tukang tok dalang dia. Ada tok dalang yang di belakang skrin, di belakang tabir, yang menggerakkan patung-patung wayang kulit tadi. Jadi itulah ibarat dia. Mubasyarat. Mubasyarat. Ya? Pergerakan mubasyarat daripada tok dalang tadi. Faham tak? Daripada hasil pergerakan mubasyarat tok dalang tadi, kita nampak patung-patung wayang kulit tu bergerak-gerak. Kan? Jadi itu semuanya seumpama. Ya, maka segala makhluk hamba itu seperti umpama wayang yang diperlakukan akan dia oleh dalang, barang bagai jenis kelakuan, maka seperti tiada bagi wayang itu punya perbuatan sendiri. Ini seperti mana patung-patung wayang kulit tu tak boleh nak bergerak sendiri-sendiri, tak boleh nak bergerak. Betul tak? Ini kan bila tok dalang tu pegang kayu-kayu dia tu, digerakkan bahagian tangan, maka nampak tangan dia bergerak. Begitulah juga sekalian hamba-hamba ni, makhluk-makhluk ni, semuanya bergerak dengan kehendak tok dalangnya, ataupun ibaratnya semuanya bergerak dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tak boleh makhluk nak bergerak sendiri-sendiri, nak bergerak tak boleh. Melainkan Allah lah yang menggerak. Demikian itulah hamba dengan Tuhannya. Wassalam. Faham tak? Ya? Sampai setakat tu. Tetapi sungguhnya pun seperti demikian itu, ya, sungguhnya pun seperti demikian itu, yakni segala perbuatan itu perbuatan Allah Ta'ala jua, maka jangan engkau melampaui akan syariat Muhammadiyah. Tak boleh kita melampaui syariat pula. Kita kata, alah, arak ni pun Allah yang ciptakan juga, minum arak ni pun perbuatan yang diciptakan oleh Allah Ta'ala juga kan. Jadi semua perbuatan Allah Ta'ala itu baik. Jadi kita pun minum arak, kita anggap semua perbuatan tu semua daripada Allah, walaupun pada zahir ni nampak itu ujian. Sebab tu kita tak boleh melampaui syariat. Syariat kata apa? Arak haram kan, telah diharamkan minum arak, judi sebagainya kan. Apa haram? Tak bolehlah kita ambil. Sebab syariat Nabi Muhammad dah bagi tahu benda tu haram. Kita kena tengok sebab kita duduk di dalam syariat. Itu bukannya hakikat Allah. Faham tak? Kita manusia hamba, alam kita syariat. Faham tak? Tapi kita kena faham hakikat. Faham je hakikat. Tapi bertindakkan kita, semuanya kita kena ikut syariat. Faham tak? Yang bertindak ikut hakikatnya Allah Ta'ala. Dia buat semuanya baik pada dia. Tapi dia pada syariat untuk manusia ni Allah bagi tahu. Yang ni tak boleh ya. Ini tak boleh. Ini boleh. Semuanya Allah Ta'ala aturkan. Maka jangan engkau melampaui akan syariat Muhammadiyah. Iaitu wajib atasmu mengerjakan segala yang disuruhkan Allah Ta'ala. Ini apa yang Allah Ta'ala telah wajibkan, ya, segala perkara-perkara yang berkaitan keimanan, ketaatan, amalan ibadah, ya, segala yang telah diwajibkan, hendaklah kita buat. Sebab itu adalah perbuatan Allah Ta'ala juga. Perbuatan ketaatan tu pun. Tahu tak? Wajib atasmu mengerjakan segala yang disuruhkan Allah Ta'ala dan Rasulnya, dan wajib atasmu menjauhkan segala yang dilarangnya. Kerana
Walaupun perkara yang dilarang tu Allah Ta'ala yang buat juga, tapi Allah dah larang dalam syariat, itu termasuk dalam perkara-perkara yang dilarang. Jangan buat. Macam dalam syurga, Allah dah buat semua pohon-pohon. Allah kata makanlah apa pohon-pohon buah-buah dalam syurga ni, makanlah. Kecuali satu pohon ni jangan makan ya, dekat pun jangan. Sebab ada yang dilarang. Kan? Jadi, apa yang dilarang tu sepatutnya jangan didekati. Tak? Yang Allah Ta'ala bagi kelonggaran, makanlah sepuas-puasnya. Buah-buah lain tu makanlah. Jadi begitulah juga dalam segala perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala tu, Allah suruh kita ambil manfaat, ambil fadilat dia. Ya? Tetapi apa yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah larang kita, hendaklah kita wajib atasmu menjauhkan segala yang dilarang. Jangan sekali-kali iktikadkan gugur taklif syarak. Yang ini tak boleh kita nak iktikadkan. Aku ni sekarang ni Allah dah bagi aku faham hakikat dah. Aku tak payah semayang pun tak apa. Sebab tak semayang tu pun baik juga di sisi Allah Ta'ala. Sebab Allah menciptakan tak semayang. Ini tak boleh lah macam tu. Ya? Ataupun aku tak payah berpuasa lah. Sebab apa dah gugur taklif syarak. Sebab apa berpuasa ke tak berpuasa ke, semua tu perbuatan daripada Allah Ta'ala juga. Tak boleh macam tu. Tak puasa tu kan Allah dah jadi berdosa. Ataupun kalau kita tak semayang tu kan dah jadi berdosa. Betul tak? Jadi kita perlu ikut apa yang telah disyariatkan. Allah perintah semua-semua perintah semayang, wa aqimus solah, maka kita kenalah mendirikan solat. Maka jikalau engkau iktikadkan gugur taklif syarak, kalau kita iktikadkan aku ni dah tak payah semayang dah, ataupun aku ni dah tak payah puasa dah, maka nescaya jadilah engkau kafir zindiq. Na'udzubillahi min zalik. Dan berpeganglah engkau pada syariat Muhammadiyah. Ini hendaklah kita berpegang dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu agama Islam, serta engkau iktikadkan, ini pegang di dalam keyakinan, dan engkau pandang dengan mata hatimu akan segala perbuatan itu daripada baik dan jahat sekaliannya perbuatan Allah Ta'ala. Dan lepaslah engkau pada ketika itu daripada syirik khafi. Ini selamatlah kita daripada syirik khafi, yang melihat bahawa sesuatu perbuatan makhluk itu terbit daripada makhluk. Jadi untuk menyelamatkan kita daripada syirik khafi tadi, perlu kita melihat segala perbuatan makhluk itu terbit daripada siapa? Daripada perbuatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan lepaslah engkau pada ketika itu daripada syirik khafi dan lainnya daripada segala perkara bahaya yang tersebut itu, yang disebut dalam mukadimah tadi. Selamatlah kita daripada perkara-perkara tersebut. Kerana manakala engkau pandang kepada dirimu itu ada baginya sesuatu perbuatan, jadi kalau kita melihat diri kita ni yang melakukan sesuatu perbuatan itu, kita sebabkan kita ni ada kuasa pula, kita ada kudrat pula, kita ada keupayaan pula, kita yang buat perbuatan pula. Jadi itu semuanya akan membatalkan makrifat kita. Jadi kerana manakala engkau pandang kepada dirimu itu ada baginya sesuatu perbuatan, nescaya tiada sunyi engkau itu daripada syirik khafi. Jadi kalau kita melihat kitalah yang memukul, kitalah yang memberi makan, kitalah yang menolong orang tu, kitalah yang buat itu, kitalah yang buat ini, itulah yang menyebabkan timbulnya syirik khafi. Tiada sunyi engkau itu daripada syirik khafi. Dan jikalau lepaslah engkau daripada syirik jali sekalipun, walaupun kita ni tak sembah berhala sekalipun, walaupun kita tak pergi sembah Tok Kong sekalipun, walaupun kita tak pergi ke kuil sembah berhala sekalipun, tapi disebabkan kita ada keakuan diri, kita masih ada syirik, tapi syirik yang tersembunyi. Sebab itu perlu kita bersihkan hati kita dan menganggap segala perbuatan itu semuanya terbit daripada Allah Ta'ala, baik maupun buruk, kecil maupun besar, mubasyaratan maupun tawaludan, semuanya daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Selamat. Dan erti syirik jali, apa erti syirik jali? Kalau syirik khafi itu kita tahu syirik yang tersembunyi, syirik jali itu syirik yang terang-terangan.
Erti syirik jali itu menduakan Allah Ta'ala adanya. Ini terang-terang dia menduakan Allah Ta'ala. Tetapi tiada lepas dan keluarkan daripada syirik, seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Jadi meskipun dia lepas, ya, daripada syirik jali, seseorang tu lepas daripada syirik jali, tidak menyembah berhala, ya, tidak menduakan Allah Ta'ala, tapi disebabkan ada keakuan di dalam diri, ada rasa ujub, ada rasa sum'ah, riak, ini semua menyebabkan wujudnya syirik khafi di dalam hati, ya. Tetapi tiada lepas dan keluarkan daripada syirik. Jadi meskipun seorang tu dia tidak menduakan Allah Ta'ala secara zahir, tapi dia menduakan Allah Ta'ala di dalam batinnya, dia tak sedar. Itu yang ditakuti oleh Nabi SAW tu, yang dirisau, dibimbangi oleh Nabi SAW. Seperti firman Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Dan tiada percaya kebanyakan daripada mereka itu akan Allah, melainkan padahal mereka itu menyekutu akan dia dengan sebab memandang wujud yang lain daripadanya. Kerana yang wujud yang hakiki hanya Allah. Segala wujud yang selain pada Allah itu bukanlah wujud yang hakiki, wujud yang arzi, wujud yang mungkin, bukan wujud yang wajib. Dan dengan sebab membangsakan perbuatannya itu kepadanya, ya, dia tidak melihat bahawa segala perbuatan itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi walaupun orang itu kita nampak dia macam orang yang beriman, orang Islam, ya. Walaupun orang tu nampak macam orang Islam, orang beriman, ya, tetapi kebanyakan mereka tu masih ada syirik di dalam hati. Syirik yang tersembunyi. Ini yang Allah Ta'ala maksudkan dalam hadis ni, dalam firman ayat Allah Ta'ala ni. Wa ma yu'minu aktsaruhum billah, dan tiadalah beriman kebanyakan mereka itu dengan Allah, illa wa hum musyrikun, melainkan mereka itu masih ada syirik lagi di dalam hati. Syirik khafi, sembunyi. Perlu kita berhati-hati. Sebab itulah kata Sayyidi Umar bin Al-Farid, ya, Sayyidi Umar bin Al-Farid radhiyallahu anhu. Apa kata beliau? Walau khatarat li fiyya siwaka iradatun ala khatiri sahwan qadaitu biriddati. Walau khatarat li fiyya siwaka iradatan. Jadi jikalau terlintas di dalam hatiku sesuatu kehendak akan yang lain daripadamu selain daripada Allah Ta'ala, ala khatiri sahwan qadaitu biriddati. Atas khatirku itu, jikalau dengan lupa sekalipun, nescaya aku hukumkan diriku itu dengan murtad. Jadi dia begitu tegas ke atas diri dia. Kalau dia leka mengingati Allah, dia lalai daripada mengingati Allah, dia anggap dirinya itu sudah murtad. Faham tak? Sebenarnya bukanlah murtad. Dia anggap diri dia itu seolah-olah dah jauh daripada tawajuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tetapi engkau dikatakannya di dalam kitabnya, musyrik dikeluarkannya daripada orang yang mukmin yang sebenarnya, sebab yang demikian itu. Dan tiada dibilangkannya engkau daripada orang yang menjalani akan jalan mukmin yang sebenarnya itu, melainkan bahawa engkau pandang tiada yang berbuat dan tiada yang hidup dan tiada yang mawjud di dalam wujud ini, hanya Allah Ta'ala sendirinya jua. Maka pada ketika itu baharu engkau dinamai mukmin yang sebenar. Ini barulah bila kita dah merasai bahawa segala yang wujud ni hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala sahaja, ya, barulah kita mencapai keimanan yang sebenar, dinamai mukmin yang sebenar, yang sejati.
dan lepaslah engkau daripada syirik khafi, dan keluarlah engkau pada ketika itu daripada dinamai Allah Ta'ala di dalam Al-Quran dengan nama musyrik. Ini selamatlah kita daripada sifat musyrikin, ya, yang mensyirikkan Allah Ta'ala walaupun tidak secara zahir tapi secara batin yang tersembunyi. Dan jadilah engkau pada ketika itu daripada ahli at-tauhid, ya, ini kerana mengesakan Allah Ta'ala dengan sebenar-benar pengesaan, ya, yang sebenarnya, daripada orang yang mempunyai syurga yang bersegera di dalam dunia ini. Ya, syurga yang bersegera di dalam dunia ini ialah syurga untuk siapa? Untuk orang-orang yang ahli ma'rifat. Di dunia ini dia sudah mengenali Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apatah lagi di alam akhirat, dia akan menerima, menikmati syurga jannat. Maka lazimlah olehmu atasnya, yakni memandang kepada segala perbuatan itu perbuatan Allah Ta'ala, kerana bahawasanya ia sifat yang amat mulia yang menghampirkan akan dikau kepada yang lagi akan datang di dalam akhirat. Ya, dengan kita memandang kepada Allah Ta'ala itu bermakna kita muraqabah, syuhud, ya, melihat bahawa segala perbuatan itu terbit daripada Allah Ta'ala. Maka engkau perolehlah akan nikmat dua syurga seperti firman Allah Ta'ala, waliman khafa maqama rabbihi jannatan, dan bagi orang-orang yang khauf, ini orang-orang yang khauf itu orang-orang yang sudah makrifat kepada Allah Ta'ala, dikenal Allah Ta'ala sehingga timbul rasa gentar, takut dia, ya, akan keagungan Allah Ta'ala, maka mereka itu akan mencapai dua makam syurga. Ya, mereka akan mencapai suatu makam di sisi Tuhannya dengan mendapat dua kenikmatan syurga. Satu syurga di dunia, iaitu syurga makrifat, dan syurga di akhirat, ya, syurga nikmat. Ya. Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Jadi engkau perolehlah akan nikmat dua syurga seperti firman Allah Ta'ala itu, yang bermakna bermula dua syurga itu bagi barang siapa yang takut ia akan maqam Tuhannya. Dan syurga yang pertama itu syurga apa? Itulah syurga ma'rifah. Itulah syurga ma'rifah akan Allah Ta'ala di dalam dunia ini. Okay? Dan syurga yang kedua syurga apa? Dan syurga yang kedua itulah syurga yang maklum, yakni syurga nikmat di dalam akhirat yang disebutkan Allah Ta'ala akan dia di dalam Al-Quran yang mulia, iaitu di dalam akhirat yang lagi akan datang. Ya. Itu nikmat yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan bagi pada orang-orang yang makrifat, mengenal pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, melihat segala af'al perbuatan itu terbit daripada Allah Ta'ala, maka mereka akan memperolehi nikmat makrifat dua syurga di dunia dan di akhirat. Kata Syekhuna Al-Alim Al-Allamah Al-Bahrul Ariq Maulana Al-Syekh Abdullah Ibn Hijazi Al-Syarqawi Al-Misri rahimahullahu, barang siapa masuk ia kepada syurga makrifat di dalam dunia ini, barang siapa yang masuk syurga makrifat di dalam dunia ini macam mana? Dia belajar mengenal Allah Ta'ala, sentiasa muraqabah, mendekatkan diri dia kepada Allah Ta'ala, memerhatikan Allah Ta'ala. Jadi barang siapa yang masuk ia kepada syurga makrifat di dalam dunia ini, nescaya tiada rindu ia kepada syurga akhirat. Dia tak ada rasa rindu dah syurga akhirat. Sebab apa? Syurga dekat akhirat tu bukannya dia dapat makrifat. Syurga dekat akhirat tu dia hanya dapat nikmat saja. Dapat makan, dapat minum, dapat isteri, bidadari. Jadi syurga makrifat tu lagi besar untuk dia. Kerana itu adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nampak tak? Jadi orang yang mendapat syurga makrifat di dunia ni, di dunia lagi dia dah makrifat, nak kenal Allah Ta'ala, fikir tentang Allah Ta'ala, dia tak ada fikir nak dapat syurga akhirat. Sebab apa? Dia rasa syurga makrifat tu di dunia tu pun dah cukup nikmat besar dah. Faham tak? Jadi barang siapa, ya, kata Syekh Al-Misri tadi, Asy-Syarqawi tadi, barang siapa masuk ia kepada syurga makrifat di dalam dunia ini, nescaya tiada rindu ia kepada syurga akhirat. Dengan nisbah daripada
Dengan nisbah daripada apa? Dengan nisbah daripada bidadarinya. Sebab apa dalam syurga tu, syurga akhirat tu hanya ada apa? Bidadari. Kalau dalam syurga ada Allah tak apa juga. Allah bukan duduk dalam syurga. Allah bukannya duduk dalam syurga. Allah tak perlu tempat lah. Allah nak duduk dalam syurga buat apa? Kan? Allah dia tak perlu tempat syurga tu. Yang dalam syurga ni bidadari. Faham tak? Bukannya ada Allah kat dalam syurga tu. Jadi kalau dia dapat nikmat syurga tu, nikmat bidadari dia buat apa? Baik nikmat syurga makrifat lagi. Allah. Faham tak? Jadi sebab tu orang yang ahli makrifat ni, dia rindu dengan Allah Ta'ala tu di dunia sampai dia lupa nikmat syurga dekat akhirat tu. Ini kata Syekh Syarqawi tadi apa? Barang siapa masuk ia kepada syurga makrifat di dalam dunia ini, nescaya tiada rindu ia kepada syurga akhirat dengan nisbah daripada bidadarinya. Dan melainkan bukan dengan nisbah daripada barang yang hasil di sana, yakni di dalam akhirat, daripada ru'yatullah Ta'ala. Ya? Jadi bagi penghuni-penghuni syurga tu, ya, mereka akan dapat melihat Allah Subhanahu Wa Ta'ala di dalam syurga. Ya? Tapi nisbah syurga tu selalunya dinisbahkan dengan bidadari-bidadari. Ya? Bukan dengan nisbah daripada barang yang hasil di sana. Ini nisbah yang akan terhasil di dalam kehidupan akhirat tu, jadi di penghujung nikmat, bukannya di awal-awal nikmat, di penghujung nikmat sana barulah dapat melihat ru'yah Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan damping kepada hadirat Allah Ta'ala dan makrifah akan Allah Ta'ala. Maka jauh segala perbezaan antara dua hal itu. Ya? Kerana sebelum penghuni syurga nak mendapat nikmat melihat Allah Ta'ala tu, mereka akan mendapat nikmat bidadari dulu. Tapi dalam makrifat di dunia ni, syurga makrifat di dunia ni terus-terus menuju kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya? Maka jauh segala perbezaan antara dua hal itu, yakni hal di dalam dunia dan hal di dalam akhirat. Kerana bahawasanya barang yang dibukakan atas segala hati orang yang arif di dalam dunia ini hanya senya, iaitu baharu setengah daripada barang yang disediakan oleh Allah Ta'ala kepada mereka itu di dalam akhirat, kerana memuliakan mereka itu di dalam dunia ini. Ya? Sebenarnya pada hakikatnya nikmat di dalam syurga itu jauh lebih besar. Nampak tak? Tetapi disebabkan ahli makrifat tu dia anggap nikmat makrifat kat dunia tu pun dah macam syurga dah, sehingga mereka tak fikir untuk nikmat di dalam akhirat. Faham tak? Tapi pada hakikatnya nikmat syurga di dalam akhirat tu lebih besar. Faham tak? Tapi Allah Ta'ala akan kurniakanlah juga. Faham tak? Kerana Allah Ta'ala nak memuliakan mereka itu. Ya? Maka hubaya. Ya? Maka hubaya, hai segala saudaraku, takut olehmu daripada bahawasanya lupa engkau daripada memandang wahdatul af'al. Ya, jangan kita lupa, lalai, leka daripada melihat bahawa segala perbuatan itu adalah daripada terbit daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mentauhidkan Allah di dalam segala af'al. Ya? Jangan bahawasanya jangan takut olehmu daripada bahawasanya lupa engkau daripada memandang wahdatul af'al itu, yang ia menyampaikan akan dikau kepada memandang keelokan yang wajibul wujud, dan takut olehmu daripada bahawa bangsakan dirimu pada mengadakan sesuatu perbuatan, barang perbuatan ada ia. Jadi janganlah kita membiasakan menisbahkan perbuatan kita dengan terbit daripada diri kita sendiri. Tahu tak? Segala perbuatan kita tu kita pandang tu maksudnya kita tengok dengan lidah ikut dalam, bukan kita cakap dengan lidah. Kan kita cakap dengan lidah. Kalau kita cakap dengan lidah, tak kira waktu aku makan tu Allah makan, Allah
Allah bagi aku makan. Maksud kita faham dalam hati kita tu, oh Allah yang bagi kita makan, Allah yang menggerakkan kita makan. Allah yang menggerakkan kita. Segala pergerakan kita semuanya dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang kita kena faham. Eh? Ah. Jangan kita nisbahkan segala perbuatan tu daripada diri kita sendiri. Ini kata Syekh apa kata ni? Hubayah, hai segala saudaraku, takut olehmu daripada bahawasanya lupa engkau daripada memandang wahdatul af'al itu, yang ia menyampaikan akan dikau kepada memandang keelokan yang wajibul wujud. Dan takut olehmu daripada bahawa bangsakan dirimu pada mengadakan suatu perbuatan, barang perbuatan ada ia, baik sama ada perbuatan baik maupun buruk. Pada hakikatnya semuanya terbit daripada siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Tanbih ya ikhwani. Tanbih artinya suatu peringatan yang menjagakan. Ya. Artinya ini suatu perkataan yang menjagakan. Hai segala saudaraku. Bermula hasil kata Syekh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani qaddasallahu sirrahu di dalam kitab Al-Jawahir. Di dalam kitab Al-Jawahir wad-Durari. Itu nama kitab. Syekh dalam kitab Al-Jawahir wad-Durari. Ia menakalkan, ia menukilkan daripada perkataan Syekh Muhyiddin Ibn al-Arabi radhiyallahu anhu bahawa bermula segala akuan, yakni segala makhluk ni, bahawa segala akuan itu sekalian, segala makhluk itu sekaliannya adalah dinding yang mendindingi daripada memandang hak Ta'ala. Ini segala makhluk-makhluk ni semuanya menjadi dinding, ibarat dinding yang menghalang kita nampak Allah Ta'ala. Faham tak? Jadi bila dah menjadi dinding, ianya diibaratkan sebagai hijab lah. Sekalian makhluk ni, sekalian akuan tu ni makhluk. Ya? Sekalian kainat, mungkinat ini, ini adalah menjadi seperti dinding daripada kita melihat pada Allah Ta'ala. Ya? Bermula segala akuan itu sekalian dinding yang mendindingi daripada memandang hak Ta'ala. Padahal hak Ta'ala jua yang berbuat. Padahal hak Ta'ala jua yang berbuat ia di balik hijab akuan ini. Jadi yang memberi rezeki kita adalah Allah. Tapi kita nampak akuan yang mendatangkan rezeki kita. Betul tak? Kita nampak ibu bapa kita nampak melalui majikan kita, kita nampak melalui orang yang menghantar kita makanan. Kita nampak sekalian akuan-akuan itulah yang melakukan sesuatu perbuatan. Tapi pada hakikatnya kita perlu pandang bahawa semua itu perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Di balik hijab akuan ini, tetapi diri akuan ini tiada ia melindungi akan kita daripada memandang Allah Taala. Dan adalah misalnya seperti bayang-bayang kayu yang di dalam air itu. Sebagai perumpamaan kita lihat, ya, kita tengok bayang-bayang kayu yang ada di dalam air. Ya. Tiada ia menegahkan lalu perahu. Hanya senya yang menindingi itu sangka kita kepadanya jua. Ya. Macam kalau kita nampak, ya, ada bayang kayu kat tengah air kan. Jadi kita nampak bayang kayu tu, itu tidak kayu tu bayang daripada pokok dekat sini. Ini air. Bayang kayu tu, pokok tu kita nampak dekat atas air. Ya. Walaupun ada nampak bayang kayu kat atas air tu, dia tidak menghalang perahu untuk jalan. Lah, perahu bot boleh jalan juga atas tu. Sebab yang ada nampak macam kayu tu bukannya kayu betul. Hanya bayang saja, kayu betulnya dekat sini. Kan? Jadi, begitulah juga. Ya. Makhluk-makhluk ni hanya sebagai dinding saja. Ya. Jadi, kita tengok tadi, bermula segala akuan itu sekalian dinding yang menindingi daripada memandang hak Ta'ala. Padahal hak Ta'ala jua yang berbuat ia di balik hijab akuan ini. Tapi diri akuan ini tiada ia mendindingi akan kita daripada memandang Allah Ta'ala. Yang ini walaupun ada makhluk-makhluk ni, ia tidak menghalang untuk kita melihat bahawa Allah lah yang bertindak di sebaliknya. Faham tak?
kita tetap boleh melihat juga. Dan adalah misalnya seperti bayang-bayang kayu yang di dalam air itu. Ini meskipun nampaknya macam ada halangan batang kayu, tetapi sebenarnya kita boleh jalan. Jadi begitulah juga, walaupun sekalian akuan-akuan ni nampaknya seperti dinding hijab yang menghalang kita daripada memandang kepada Allah, tapi ia tetap tidak menghalang kita untuk kalau kita nak melihat Allah Ta'ala, nak memandang kepada bahawa segala perbuatan itu terbit daripada Allah Ta'ala. Ya. Misalnya seperti batang-batang bayang-bayang kayu yang di dalam air itu, tiada ia menegahkan lalu perahunya, senya yang mendindingi itu sangkanya kita kepadanya jua. Dan pandang kita kepadanya jua, maka barang siapa terbuka daripada hijab itu, nescaya dilihatnya yang memperbuatkan segala perbuatan itu Allah Ta'ala sendirinya. Dan barang siapa tiada terbuka hijab itu, terdindinglah dengan akuan. Ini dinampak segala perbuatan itu terbit daripada makhluk, daripada sekalian makhluk. Ya, terdindinglah dengan akuan ini daripada memandang kepada fa'il yang hakiki. Fa'il itu pelaku yang hakiki, yakni yang berbuat yang sebenarnya, iaitu Allah Ta'ala. Maka tiba-tiba adalah mazhab kaum pada segala perbuatan hamba itu 4 mazhab. Jadi ada 4 mazhab dalam menyatakan tindakan perbuatan yang terbit daripada hamba itu. Dan ini nanti insya-Allah kita akan sambung tentang perbezaan pendapat mazhab-mazhab yang 4 itu. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa liwalidayya wa lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.